Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua tuan-tuan dan puan-puan para peserta webinar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita dapat menganjurkan webinar pada kali ini, dan insya-Allah mudah-mudahan ianya dapat membuahkan hasil yang sangat positif dalam melahirkan kerangka bagi menjamin kelestarian alam yang Allah Taala amanahkan kepada kita. Sempena dengan sambutan World Ocean Day pada 8 Jun dan Hari Segitiga Terumbu Karang pada 9 Jun 2021, Kementerian Alam Sekitar dan Air ingin merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan webinar pada kali ini. Memulakan ucapan pada pagi yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, saya akan memetik suatu ayat daripada surah An-Nur ayat 40. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Au kazulumatin fi bahrin lujjiyin yakshahu mawjum min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumatun ba'duha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Maksudnya, atau mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah adalah seumpama keadaan orang yang dalam gelap gelita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak yang bertindih. Di sebelah atasnya pula ada awan yang tebal. Demikianlah keadaannya gelap gelita berlapis-lapis. Apabila orang itu mengeluarkan tangannya, ia tidak dapat melihat sama sekali. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong petunjuk menurut peraturan undang-undang Allah Taala, maka ia tidak akan beroleh sebarang cahaya. Ia akan memandunya ke jalan yang benar. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut sejak 1400 tahun yang lampau bahawa terdapat kegelapan di dalam lautan yang mana jika seorang itu mengholorkan tangannya, nescaya dia tidak dapat melihat tangannya sendiri. Begitulah kegelapan yang ada dalam lautan. Dan perkara ini dibuktikan dengan kajian sains pada hari ini yang menyatakan bahawa kegelapan laut akan bermula pada kedalaman 200 meter dan ke bawah, dan pada kedalaman ini hampir-hampir tidak ada cahaya yang boleh menembusi ke dalam lebih pada 1000 meter. Dengan kata lain bahawa tidak akan ada cahaya sama sekali. Namun demikian, keindahan dan kecantikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hidupan lautan, terutama di bawah lautan itu, menyebabkan manusia menyelam ke dasar lautan bagi menghayati keindahan tersebut. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dapat bersama berkumpul secara virtual pada kali ini dalam webinar yang kita adakan pada petang ini untuk memperingati sambutan Hari Lautan Sedunia. Hari Lautan Sedunia disambut pada 8 Jun pada setiap tahun, dan tema pada tahun ini ialah The Ocean, Life and Livelihood. Tuan-tuan sekalian, lautan adalah suatu gambaran yang disebut oleh Allah Ta'ala berulang kali dalam Al-Quranul Karim. Ada lautan yang Allah Ta'ala pisahkan di antara lautan yang masin dengan lautan yang tawar, di mana airnya tidak akan bercampur antara lautan air yang masin dengan air yang tawar. Jadi sempurna dengan tema ini, kita mengambil manfaat yang sangat besar, terutama bagi mengaitkan soal keperluan menjaga ekosistem marine kita dalam menyumbang kepada kelangsungan hidup masyarakat, khususnya komuniti pesisir pantai, bagi menjamin khususnya kelangsungan rantaian makanan serta menjana pendapatan melalui aktiviti-aktiviti pelancongan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di samping itu, sebagai sebuah negara ahli kepada segitiga terumbu karang ataupun Coral Triangle Initiative atau CTI, yang menghimpun 6 buah negara, iaitu Indonesia, Papua New Guinea, Filipina, Solomon Island, Timor Leste dan Malaysia, kita telah wujudkan jaringan kerjasama dalam menangani cabaran pengurusan marine di rantau CTI ini.
Sukacita saya ingin kongsikan bahawa besok pada 9 Jun adalah merupakan sambutan Hari Segitiga Terumbu Karang. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, memandangkan tema sambutan pada hari ini juga relevan dengan sambutan Hari Segitiga Terumbu Karang pada hari besok, saya berharap agar kita dapat bersama-sama menghayati sambutan-sambutan ini. Tuan-tuan sekalian, menyedari sumbangan ekosistem marin dalam menyediakan pelbagai perkhidmatan ekosistem kepada negara kita dan diri kita sendiri dan ancaman yang dihadapi oleh ekosistem ini seperti pencemaran sisa plastik dan penggunaan sumber marin yang semakin meningkat adalah penting bagi kita untuk meneliti semula sasaran negara pada masa sekarang dan masa akan datang bagi memastikan lautan dan sumber lautan kita ini kekal terpelihara. Sebagai kementerian yang menerajui isu marin ini, Kementerian Alam Sekitar dan Air, saya ingin berkongsi sedikit tentang usaha yang sedang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air, khusus untuk makluman tuan-tuan sekalian. Pada masa ini, kementerian sedang berusaha untuk membangunkan Pelan Hala Tuju Sisa Marin Kebangsaan kerana ia merupakan isu utama yang dikenal pasti oleh kementerian ini. Selain daripada pencemaran fizikal, mikroplastik juga seringkali ditemui dalam hidupan marin di lautan, di mana ianya berpotensi mencemarkan rantaian makanan sekiranya tidak dibendung secara berkesan. Ya. Dengan adanya pelan ini, kita harapkan dapat membangunkan sistem yang mampu untuk mengenal pasti titik panas pencemaran sisa plastik agar tindakan sewajarnya dapat diambil. Memandangkan terdapat pelbagai pemegang taruh yang terlibat dalam sisa pepejal termasuk sisa plastik, saya berharap agar KASA dan kementerian-kementerian lain dan badan-badan yang lain dapat melakukan kerjasama bagi menjayakan misi negara untuk mengurangkan sisa plastik negara khusus di lautan kita. Selain itu, kementerian juga sedang mengetengahkan konsep ekonomi kitaran bagi rantaian penghasilan dan penggunaan plastik sebagai alternatif kepada penggunaan plastik secara tradisional. Yang lainnya ataupun dia menjurus kepada penggunaan sekali guna plastik tersebut. Sekiranya nilai diletakkan ke atas plastik daripada awal proses reka bentuk, penghasilan, penggunaan dan penggunaan semula bahan ini, saya percaya bahawa inisiatif yang sesuai boleh dibangunkan bagi menggalakkan pengurangan sisa plastik serta meningkatkan usaha 3R iaitu konsep ekonomi kitaran plastik yang sedang kementerian ketengahkan bagi menyumbang dan menyokong usaha sedia ada dalam penggunaan dan pengurusan alam sekitar negara. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya yakin bahawa usaha di peringkat kementerian akan dapat sokongan daripada pelbagai pihak, agensi kerajaan, badan-badan swasta, NGO dan sebagainya, dan mereka yang cintakan lautan dan ekosistem marin kita mudah-mudahan ia selaras dengan sasaran pembangunan mampan dan dasar-dasar yang sedia ada di peringkat kementerian dan dasar kepelbagaian biologi di peringkat kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para peserta webinar yang dihormati, sempena dengan sambutan Hari Lautan Sedunia pada hari segitiga terumbu karang, KASA dan Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan atau YAPAZAM menganjurkan webinar bertajuk Pemanasan Global, Impak kepada Wilayah Polar dan Tropika. Ia akan disusuli dengan pengumuman pemenang pertandingan reka cipta komik peringkat kebangsaan yang bertemakan kebebasan lautan daripada plastik. Selain daripada itu, satu sesi webinar mengenai CTI juga akan diadakan pada petang besok dengan kerjasama di antara KASA dan Universiti Malaysia Sabah, UMS. Saya ucap tahniah pada Universiti Malaysia Sabah yang mengambil bahagian dalam usaha kita ini. Untuk sesi webinar pada kali ini, ahli panel akan membincangkan kesan pemanasan global kepada wilayah polar dan tropika, khususnya impak pencairan ais di wilayah itu. Walaupun wilayah polar ini jauh dan dilihat tidak akan mendatangkan kesan langsung kepada negara, namun apa yang berlaku di wilayah polar sebenarnya mempengaruhi peningkatan paras lautan di Asia Tenggara termasuk Malaysia. Situasi ini akan beri kesan kepada hidupan dan ekosistem marin negara dan seperti kesan pada terumbu karang yang akan mengurangkan kawasan nutrisi hidupan marin serta akan meningkatkan jangkitan penyakit yang kita bimbang di kawasan-kawasan tropika akibat daripada perubahan iklim ini. Tuan-tuan sekalian, benua Antartika dan wilayah Arktik secara fizikal ni terletak kira-kira
lebih kurang 10,000 kilometer daripada negara kita Malaysia. Namun, pencairan air di Kutub Selatan berpotensi untuk menimbulkan ancaman pada negara sebagai sebuah negara maritime yang dikelilingi oleh lautan dan jajaran pantai. Kita ada lebih kurang 4,800 km pantai kita. Tentulah dia akan mendatangkan kesan secara langsung kepada kehidupan pantai dan kehidupan marin kita. Oleh kerana itu, selain pada kesan pemanasan global, pencemaran sisa plastik juga menjadi ancaman kepada pelestarian ekosistem di wilayah polar. Jadi, sebagai contoh, kajian mendapati bahawa secara purata terdapat 22 cebisan mikroplastik dalam setiap liter sampel air yang dikaji di semenanjung Antartika. Jadi pemanasan sisa plastik adalah satu isu rentas sempadan. Pencemaran. Pencemaran sisa plastik ni adalah satu isu yang merentasi sempadan yang akan memberi impak secara langsung hingga kepada kawasan-kawasan yang mempunyai kadar penempatan yang rendah. Dengan kata lain bahawa ianya adalah tanggungjawab bersama untuk mengurus sisa plastik tersebut dan kesan kepada ekologi dan alam sekitar kita. Sebagai usaha meningkatkan kesedaran awam terhadap kesan pencemaran plastik terhadap pelestarian ekosistem global, aktiviti SEPA dalam kalangan generasi muda dijalankan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air dan YAPAZM dengan dukungan dan sokongan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jawatankuasa Kerja SEPA di bawah projek Sea Circular, satu pertandingan reka cipta komik yang telah pun dijalankan di kalangan pelajar yang saya difahamkan penyertaannya sangat menarik yang bertemakan bebaskan lautan kita daripada plastik. Tuan-tuan sekalian, pertandingan ini untuk menarik minat, tujuannya ialah untuk menarik minat dan memupuk kesedaran di kalangan pelajar tentang kepentingan kita menjaga lautan, khususnya menjaga ancaman plastik kepada fauna dan organisma dan lautan. Saya dimaklumkan juga bahawa penyertaan diterima dalam 3 kategori sebanyak 1,433 daripada 360 buah sekolah. Tahniah kepada sekolah-sekolah yang mengambil bahagian. Daripada jumlah ini, 486 penyertaan diterima daripada kategori sekolah menengah, 917 daripada sekolah rendah, dan yang menariknya 30 penyertaan daripada sekolah pendidikan khas. Tuan-tuan sekalian, saya mengucapkan tinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang telah menyertai pertandingan ini. Sekalung penghargaan juga kepada guru-guru, kepada ibu bapa yang menjadi pembimbing dalam mendorong pelajar-pelajar menghasilkan karya yang berkualiti. Ternyata semua yang terlibat dalam di kalangan kita semua amat cakna dan prihatin kepada isu-isu yang melibatkan alam sekitar. Tentunya penghargaan tinggi saya juga kepada 30 pelajar sekolah pendidikan khas yang tidak ketinggalan menyatakan komitmen mereka berkaitan dengan isu pencemaran lautan dengan menghantar karya dalam pertandingan ini. Anda telah membuktikan isu pencemaran lautan melibatkan sisa plastik perlu ditangani secara bersama oleh segenap lapisan masyarakat kita. Untuk menghargai para peserta, KASA dengan kerjasama YAPAZM akan menerbitkan sebuah kompilasi komik edisi khas supaya mesej-mesej yang disampaikan oleh para peserta akan dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai anggota masyarakat kita. Saya ucap tahniah kepada pihak YAPAZM dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan webinar kita pada kali ini, dan kita doakan mudah-mudahan webinar kita ini menghasilkan input yang sangat baik, pandangan-pandangan yang berguna di pihak kementerian, di pihak agensi untuk kita lestarikan alam sekitar kita, khususnya lautan kita semua. Kepada peserta, saya ucap terima kasih sekali lagi, penghargaan terima kasih, dan kepada mereka yang terlibat dalam pembentangan dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi balasan baik di atas usaha yang telah kita buat. Jadi saya ucap tahniah dan syabas sekali lagi, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.